Sarawak akan membangunkan industri penanaman padi untuk mengurangkan kebergantungan kepada beras import sekaligus mencapai tahap sara diri mencukupi untuk rakyatnya. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, kala itu, Sarawak menyasarkan pengeluaran 240,000 tan beras tahun untuk menampung keperluan rakyat Sarawak. Jelasnya Sarawak akan membangunkan lembah pengeluaran beras dengan kerajaan akan membantu dalam penyaliran air di lokasi industri penanaman padi tersebut. Sarawak juga mahu industri padi yang dipacu sektor swasta di Sarawak menggunakan penggunaan jentera dan teknologi terbaharu. Selain itu, pengeluaran benih juga dititik beratkan dengan sasaran penanaman padi sebanyak 5 musim dalam tempoh 24 bulan. Langkah ini untuk meningkatkan jumlah pengeluaran daripada purata 1 tan beras per hektar kepada 9 tan beras per hektar. Jadi kita tidak akan bergantung kepada import beras. Dan kalaulah beras ini katakanlah ada bertambah, kita boleh kongsi eksporkan beras kita. Saya dengan Dr. Runi ada target by 2030. Setidak-tidaknya self-sufficient by 2030. Kerana kita nak mengubah mindset masyarakat untuk menggunakan cara baru, menggunakan teknologi. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan ke projek padi hybrid One Mas di Sungai Padi Bintangor. Jelasnya lagi, selain import, penambahan pengeluaran beras di Sarawak juga akan membuka laluan untuk pewujudan industri hiliran seperti pengeluaran tepung beras. Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak akan membantu petani-petani kecil di Sarawak dengan menyewakan jentera-jentera penanaman padi untuk meningkatkan hasil pengeluaran padi petani-petani ini. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, kerajaan akan membeli jentera-jentera ini yang akan diuruskan oleh Persatuan Peladang Kawasan untuk disewa kepada ahli mereka. Jelasnya, kebanyakan petani kecil mempunyai sawah padi sekitar 5 hektar sahaja dan penggunaan jentera pastinya akan membantu mempercepat dan meningkatkan hasil pengeluaran mereka. Ini selari dengan visi Sarawak mencapai tahap sara diri penuh beras untuk Sarawak sekaligus menghapuskan kebergantungan kepada beras import. Pasuruan Badang boleh nyewa dengan ahlinya. Kita mesti guna kerana berapa lama dah memakai. Katakan 5 hektar. 5 hektar, 3 hari dah habis. Jadi orang lain boleh guna. Jadi kita pun, masyarakat kita dapat menggunakan teknologi baru yang boleh dipelajari. Beliau berucap demikian pada program lawatan ke projek padi hybrid dan kilang pemprosesan padi One Mas di Bintangor. Jelasnya, syarikat-syarikat besar akan membeli beras yang dihasilkan oleh petani kecil untuk dijual di pasaran tempatan di Sarawak. Dedahnya, beliau kini khawatir dengan keadaan di mana negara pengeluar beras yang diimport berasnya ke Sarawak seperti Vietnam dan India sering mengalami bencana alam yang dikhawatiri menjejaskan jumlah pengeluaran beras mereka. Delegasi Sarawak diketuai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil menyertai pelancaran alat ujian pengeluaran karbon dioksida dan hidrogen kepada bahan api penerbangan lestari SAF di Jurong, Singapura bersama Institut Kelestarian untuk Kimia, Tenaga dan Alam Sekitar ISCE2 serta IHI Corporation. Menurut satu kenyataan medianya semalam, acara tersebut mempamerkan teknologi SAF yang canggih dan berpotensi memainkan peranan transformatif dalam peralihan tenaga global. Lawatan delegasi ini bertujuan menilai kebolehkelaksanaan teknologi pengeluaran karbon dioksida dan hidrogen kepada SAF di Sarawak dengan memanfaatkan sumber yang ada di wilayah ini untuk memenuhi permintaan global yang semakin meningkat terhadap bahan api lestari. Katanya penglibatan ini juga merangkumi perbincangan dengan IHI Asia Pasifik untuk meneroka peluang kerjasama dan pelaburan. Potensi SAF selaras dengan visi Sarawak untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan sambil menyumbang kepada matlamat global dalam pengurangan karbon. Pengarah filem tempatan Jalut Jerman Rusi Kamil Empun Production KEP akan memulakan penggambaran filem biografi peninju Sarawak Sapok Biki berjudul Tumbukan Emas tahun ini. Bercakap dalam sidang media di Kuching semalam, Jalut Jerman memberitahu filem itu diilhamkan oleh perjalanan hidup luar biasa Sapok Biki yang berjaya mencipta sejarah sebagai anak Malaysia pertama memenangi pingat emas dalam sukan tinju di Tamasya Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998.
Jelasnya watak sabuk biki akan dilakonkan oleh bintang sensasi tinju Sarawak, Daniel McDillan Bong, manakala nama besar seperti Azhan Rani dan Namron juga dijangka terlibat dalam projek filem itu. Sesi penggambaran filem bermula Mac tahun ini dan siap sepenuhnya untuk tayangan di seluruh negara pada 22 Julai 2025 bersempena sambutan Hari Sarawak. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Pelancongan Sarawak dan Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Seri Abdul Kadir Rahman Hamzah yang hadir pada sidang media itu turut memberitahu pihaknya sentiasa memberi galakan kepada warga tempatan untuk mengeluarkan hasil kreatif seperti filem agar industri perfilman di Sarawak dapat berkembang seperti di Semenanjung. Beliau berharap filem ini bukan sahaja menggalakkan perkembangan filem tempatan, malah juga memertabatkan nama Sapuk Biki sebagai salah seorang legenda dalam sukan tinju Sarawak sekaligus meningkatkan minat generasi muda tempatan terhadap sukan tersebut. Pusat Hikmat Adun Kota Sentosa dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Pengguna Sarawak SCWA dan Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Cangan Kuching akan menganjurkan 2 program bantuan makanan bagi membantu masyarakat B40 di kawasan tersebut. Ia diadakan bersempena sambutan perayaan Tahun Baharu Cina. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap berkata ia adalah program jualan istimewa khas berupa pakej subsidi makanan iaitu 500 bakul makanan dijual dengan harga rendah pada 24 Januari. Manakala program kedua, bantuan makanan untuk keluarga miskin tegar di kawasan tersebut dengan 100 bakul makanan akan diagihkan. Selain itu, kempen keselamatan jalan raya bakal dianjurkan dengan kerjasama PDRM, JPJ serta KPDN. Beliau menambah kempen keselamatan jalan raya juga bakal dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Pengangkutan Jalan. Ia akan diadakan di 3 stesen minyak Petronas di Taman Huising, Jalan Datuk Bandar Mustapa dan Jalan Setutong pada 18 dan 25 Januari. Kempen keselamatan jalan raya for N12 Kota Sentosa. I think 2 days ago there was a very bad accident along Jalan Setutong Baru, Jalan Teo Kliseng. So this particular program is also part and parcel of our awareness program to actually educate the general public on road safety. Even though it is only targeted at B40, the $5 voucher, it's not about the $5 voucher. It is about getting the police involved, getting KPDN involved, getting everybody involved. And we want the press to actually assist us in putting out this particular message on road safety. Beliau berkata demikian dalam sidang media program untuk B40 jualan istimewa sempena Tahun Baharu Cina untuk komuniti Kota Sentosa di sebuah pasaraya di Kota Sentosa, Kuching. Acara Larian Miri Marathon 2025 akan diadakan pada 13 April 2025 menyasarkan 8,000 penyertaan dengan 40 negara yang menyertai acara berprestij di Miri pada tahun ini. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, jumlah peserta yang didaftarkan untuk Miri Marathon setakat 12 Januari 2025 ialah 5,118 peserta dari 32 negara yang telah mendaftar mengambil bahagian. Daripada jumlah penyertaan ini, 46% merupakan pelari antarabangsa. Katanya Miri Marathon 2025 menawarkan 4 kategori kepada peserta iaitu 42 km full marathon, 21 km half marathon, 10 km speed run dan 5 km fun run. Beliau berkata demikian pada sidang media Miri Marathon 2025 di Miri. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.